Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabana Hassan. Baiklah, menjadi jutawan segera ataupun ditipu ribuan ringgit. Bagaimana pula pandangan Islam mengenainya? Itu adalah antara topik utama tak kala kita berbicara soal MLM ataupun pemasaran pelbagai peringkat pada malam ini. Apabila membincangkan isu MLM, pasti kita akan mengimbau kembali skim penipuan yang pernah mendapat perhatian di tanah air suatu ketika dahulu. Skim Pak Mantelo, skim piramid, skim Ponzi yang pada asasnya menjanjikan keuntungan luar biasa buat peserta mereka. Bukan itu sahaja, pada tahun 2019, Malaysia sekali lagi didedahkan dengan berita sindiket penipuan MLM yang menyasarkan golongan pelajar sehingga mereka dipujuk menggunakan wang daripada pinjaman PTPTN semata-mata untuk menyertai perniagaan MLM. Ini benar-benar menimbulkan persoalan akan status sebenar perniagaan MLM dari sudut undang-undang di Malaysia. Adakah ia perniagaan yang dibenarkan atau hanya sekadar skim penipuan yang bertopengkan perniagaan? Keadaan ini dihangatkan lagi dengan pendedahan yang dibuat baru-baru ini di mana sebuah syarikat MLM yang juga beroperasi di Malaysia dikatakan terlibat dengan menyokong usaha kristianisasi secara terang-terangan. Syarikat ini telah meluaskan sayapnya di beberapa buah negara termasuklah Malaysia dan telah mengeluarkan hampir 400 produk termasuk makanan tambahan nutrisi, kecantikan, fashion dan juga hiasan rumah. Jadi ini menimbulkan persoalan, apakah terdapat perniagaan MLM yang benar-benar patuh syariah di luar sana? Dan bolehkah seorang yang beragama Islam menyertai MLM sama ada sebagai pengedar maupun sebagai ahli? Bagi merungkai semua persoalan ini, kita akan bersama dengan panel jemputan kita iaitu Ustaz Engku Ahmad Fazil selaku pengarah Hati Murni Sendian Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Tijarah hari ini. Baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, bila kita sebut sahaja MLM ramai yang akan membayangkan skim-skim cepat kaya ataupun skim-skim penipuan bersiri Kalau kita merujuk kepada statistik pula Ustaz, pada tahun 2019 hampir 1 juta individu di Malaysia mengalami kerugian mencecah 3.8 bilion ringgit disebabkan skim-skim penipuan seperti ini. Jadi persoalan saya di sini Ustaz, apa yang menyebabkan penipuan ataupun eksploitasi sebegini berlaku dengan MLM? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kenapakah kerap berlaku penipuan dalam skim MLM? Yang paling utama adalah kerana ketiadaan ilmu tentang apa itu MLM. Sebagaimana yang disebut sebentar tadi, dia kaitkan dengan skim cepat kaya. Padahal MLM yang sebenar bukan skim cepat kaya. MLM yang sebenar adalah skim boleh kaya. Cepat atau lambat bergantung kepada strategi dan keaslian bisnes tersebut dan sebagainya. Kemudian MLM juga boleh disalahgunakan kerana dia satu sistem yang very powerful. It's a network marketing. Dia adalah pemasaran secara menggunakan rangkaian. So dia ada apa yang kita katakan exponential growth. Dia ada multiplying effect. Mana kalau seorang cari 2 memadai, cari 4 jadi 8, jadi 16, 32, 64 dan sedar-sedar dah ada ratusan. Jadi oleh kerana dia very powerful, dia very enticing untuk orang menggunakan dia sebagai satu topeng kepada penipuan. Jadi masyarakat banyak yang tak boleh bezakan mana antara MLM yang genuine. Dia selalu forget about the last M. Dia hanya fokus pada the first ML, multi level. Dia lupa bahawa marketing bermakna kita mesti ada pemasaran, kena ada produk, kena ada end users. Tak, dia hanya fokus kepada the reward plan. Kalau saya cari berapa orang saya dapat berapa, saya cari berapa orang saya dapat berapa. Padahal kalau fundamentals of the business tak ada kat situ, dia tunggu masa saja nak collapse. Macam Pak Mantelo, ada dulu Swiss Cash, yang terbaru ni macam-macam lah yang itu kalau dia punya fundamentals tak betul, maknanya the main thing yang perlu dilihat sebenarnya adalah produk. Jadi saya suka apa yang Ustaz cakap tadi MLM ini bukan sebenarnya skim cepat kaya, tapi sebenarnya skim boleh kaya. Baik Ustaz, baru-baru ni Ustaz kita dikejutkan dengan berita bahawa satu syarikat MLM yang agak terkenal di Malaysia secara terang-terangan telah membantu mubalik ataupun misionari agama Kristian.
Dan perkembangan ini telah membuat ramai rakyat Islam Malaysia marah, sedih, rasa tertipu. Jadi apa pandangan Ustaz mengenai perkara ini? Baik, saya ingat ini satu isu yang lebih menarik, mana kita dah up to another level. Beberapa tahun yang lalu orang hanya fokus kepada pemasaran MLM itu sendiri. Adakah dari segi syariah dibenarkan ataupun ia hanya satu bentuk penipuan. Tapi bila kita bercakap tentang syarikat MLM terlibat dengan aktiviti missionaries, aktiviti pendayahan agama Kristian, maka isu itu menjadi lebih complicated. Sebab mungkin dari segi perniagaannya adalah patuh syariah. Produknya halal. Tidak ada melibatkan produk-produk yang dilarang. Marketingnya juga fair, tidak melanggar akta jualan langsung dan anti pyramid scheme. Itu akta yang utama yang govern MLM. Kemudian kita jangan lupa keputusan muzakarah, muzakarah kebangsaan yang ke-72 pada 2006 jelas menyebut bahawa konsep, struktur dan undang-undang perniagaan multi level marketing yang diluluskan oleh kerajaan adalah harus. Maknanya dibenarkan dari segi syarak dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Jadi bila kita sentuh to that level, itu dia akan jadi lebih complicated. MLM-nya katakan okey. Itu kena study lah, kena ada pakar syariah yang nilai. Tetapi setelah dia okey, tiba-tiba syarikat itu declare kami adalah syarikat yang akan aktif mempromosikan agama Kristian, which is itu hak dia. Kita tak boleh expect orang Kristian tak promote agama dia. Tetapi orang Islam bolehkah terlibat? Tidakkah nanti akan ada isu kita tu macam bersubahat mendakwahkan agama Kristian sebab kita yang mempromosikan barangan dia? Jadi itu isu yang sebenarnya eksternal. Jadi saya juga terfikir di sini ya Ustaz ya. Kalau tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan ya, bagaimana pula bagi umat Islam yang membeli produk-produk di mana pemiliknya ataupun ownernya memang bukan Islam, ataupun kita membeli produk yang dihasilkan dengan child labour ataupun pencemaran alam yang mana memang dilarang dalam ajaran agama Islam. Bagaimana pula perkara seperti itu Ustaz? Baik, yang itu kita kena lihat kepada beberapa level. Level yang paling basic adalah level kontrak itu sendiri. Adakah kontrak itu patuh syariah ataupun kontrak itu sendiri diharamkan? Contohnya kontrak riba, even sesama Muslim pun dilarang. Ataupun kontrak itu melibatkan judi, itu sesama Muslim pun dilarang. Tetapi kalau kontrak itu patuh syariah, then the contracting parties, kita berkontrak dengan siapa? Kalau sesama Muslim, mungkin tak ramai orang akan tanya soalan. Dan kita sekarang berurusan niaga dengan orang kafir, non-Muslim. Adakah dibenarkan? Secara asas dibenarkan. Kerana bab muamalat dia tidak seperti munakahat. Bab pernikahan kan kalau orang Islam hanya boleh bernikah dengan orang Islam. Itu dia punya prinsip asas dia. Tetapi kalau bab muamalat itu tidak ada halangan bahawa orang Islam tak boleh berurus niaga dengan orang non-Muslim. But we have to go to the next level. Bukan saja isu non-Muslim. Apa kata kalau peniaga itu gunakan memeras tenaga kanak-kanak ataupun menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar? Adakah kita yang membeli juga turut berdosa? Yang itu sebenarnya adalah satu isu yang saya lihat nanti insya-Allah saya akan kupaskan tidak semudah yang kita lihat sepintas lalu. Oleh kerana ini terlibat dengan masyarakat maka haram itu agak memerlukan step. Jadi secara asasnya Ustaz ya, perniagaan dengan orang yang bukan Islam dibenarkan ya dalam Islam. Secara asas dibenarkan. Okey, baiklah. Baiklah, kita akan berehat seketika dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula pandangan Islam mengenai MLM ataupun pemasaran pelbagai peringkat ini. Jadi jangan ke mana-mana. GT Fiber, pilihan yang lebih sihat. Little Caliph. Aku memang tua. Jangan sekali-kali kau anggap aku lemah. Sini lagi 5 minit ya.
Tahu apa yang membantu saya kekal cergas dan sehat? Saya amalkan Origol, kaya dengan sebatian bioaktif GABA dan Orizano. Teknologi daripada Universiti Putra Malaysia. Tepat beras ke tepat palas, minum Origol tambah cergas dan cerdas. Saya ni OKU. Suami saya dah besar dia. Umur dia 75. Kalau saya driver, dia macam ada kerja dengan cik. Bapak makan, kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je. Terima kasih sangat-sangat sudi datang sini membantu kami. Dalam setiap hidangan Bayu Kelulut, ternyata ada rahsia alam yang tersimpan. Hasil segar dari ladang, khasiat madu asli yang diekstrak dari sarang lebah kelulut menjadikan Bayu Kelulut nutrisi terbaik untuk anda. Terima kasih Malaysia kerana telah mengiktirafkan madu kelulut sebagai superfood pertama Malaysia. Bayu Kelulut, teman kelestarian hidup anda. Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijara membincangkan apakah hukum Islam mengenai MLM. Okey, baik Ustaz, kalau kita merujuk pada statistik ya, pada tahun 2020 dianggarkan ya industri MLM Malaysia telah mencatat jualan hampir 8 bilion ringgit. Dan sudah pasti di antara mereka yang menjual atau membeli produk-produk MLM ini adalah yang beragama Islam. Jadi persoalan saya ya, Ustaz, apakah garis panduan yang boleh diikuti oleh seorang Muslim yang terlibat dengan MLM untuk memastikan apa yang mereka lakukan adalah patuh syariah? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, apa yang berlaku dalam masyarakat, biasanya mereka apabila ditarik ke arah MLM, kadang-kadang mereka terlupa the last M, which is marketing. Mereka hanya fokus kepada multi-level. Kalau kita lihat sejarah MLM ini, boleh dikatakan MLM ini tercetus oleh satu syarikat di US yang menjual vitamin, dinamakan syarikat Nutrilite. Apabila mereka jual vitamin, mereka dapati bila mereka cadang kepada saudara mara dan kawan-kawan mereka, the sale grow. Jadi timbul idea, why not kalau awak mencadangkan, awak akan di reward. Dan kalau dia juga mencadangkan, then the sale grows, ada certain reward. Itu yang dikatakan asalnya multi-level marketing. Kemudian ada antara distributornya menubuhkan syarikat MLM yang saya rasa terkenal, iaitu Amway, dan dia membeli Nutrilite dan Combine. Itu sejarahnya. Dan Amway saya percaya sampai hari ini masih ada. Tetapi orang lupa about the product. So untuk memastikan orang Islam yang terlibat dengan MLM tidak terlibat dengan MLM yang tidak patuh syariah, they have to look at the product. First question yang dia kena tanya, tanpa plan pemasaran MLM, adakah logik orang masih nak produk tu? Sebab kadang-kadang produk tu hanya sebagai topping. Orang boleh play a naked money game. Money game yang tak bertopping. Just main duit saja. Tapi yang itu memang jelas melanggar undang-undang lah. So apa yang mereka buat, mereka topping kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat produk macam tu, if not for the plan, nobody will buy. So itu dah fail the first test. Kalau dia lulus the first test, contohnya produk adalah kopi. So kopi ramai orang nak beli. Tak ada masalah, ada peminat coffee lovers. Tetapi dia kena tanya, the next question adalah, adakah tanpa marketing plan, tanpa MLM punya plan, orang nak beli kopi itu pada harga itu? So kalau harga tu dimarkup hingga sampai, kalau tanpa MLM buat apa saya nak beli kopi semahal itu, bermakna itu adalah fake MLM. Kalaupun dapat lesen, jangan terlibat. Sebab kalau orang tak beli produk for the product, maknanya ia for short term punya excitement sahaja. Jadi harga dia tak boleh begitu tinggi lah. Boleh Ustaz. tinggi, tapi katalah produk tu memang berkualiti, memang unik, memang berkesan, bahkan di luar pun harganya tinggi. Contohnya macam setengah teh, Chinese tea mahal, setengah kopi memang mahal.
Tapi kalau semata-mata dinaikkan just untuk play the game, yang itu yang maksud saya sepatutnya jangan kita terlibat kerana dia fail the second test. Dan di antara perkara yang kita harus tekankan ialah di MLM produk itu harus ada ya Ustaz ya, Itu produk bukan harus bahkan wajib ada. Okey, baik. Okey, baik Ustaz, ni soalan yang menarik ya. Satu aspek MLM ya yang terkenal ataupun mungkin yang menarik minat orang untuk join MLM adalah untung di atas angin. Okay, di mana kita ada commission itu datang dari downline ataupun orang yang bawahan, di mana yang upline itu langsung tak mengenali orang yang downline ini. Jadi bila dapat untung di atas angin ini, apa pandangan Islam mengenai proses ni, Ustaz? Baik. Istilah untung atas angin dalam MLM ni bagi saya is not fair. Ia adalah satu pandangan mungkin orang yang tak faham konsep MLM. Kita ketepikan dahulu isu upline tak kenal downline, therefore tak sepatutnya dia akan dapat profit. So what? In a big corporation, the big boss tak kenal pun staff-staff dia yang bawah-bawah ni. Corporate yang ada sampai ribuan staff, you don't expect the big boss untuk kenal semua staff. Tak bermakna big boss tak boleh benefit daripada usaha staff dia. Betul. Ya, jadi itu bagi saya bangkangan yang tak valid. It's not about whether upline kenal atau tak kenal downline dia, tetapi the idea is that untuk membayar masing-masing ahli MLM, syarikat MLM kena generate profit. Baru dia boleh bayar. Apa yang generate profit? The members. So members itu bila dia generate seorang-seorang, so much yang dia boleh generate. Tapi kalau dia generate ramai-ramai, company untung besar. Yang penting yang mereka kena faham adalah apa yang dibayar kepada upline bukan diambil daripada hak downline. Maka itu tidak menjejaskan sebab downline akan dapat based on the reward plan. Kalau dia layak dapat 300. Tidak bermakna oleh kerana nak bayar upline dia sepatutnya dapat 300, dia hanya dibayar 150, tidak. Downline dapat according to the reward plan, upline juga dapat according to the reward plan. So tak ada masalah dan tidak ada istilah untung atas angin. Jadi apa yang dibayarkan kepada upline itu bukan diambil dari downline. Jadi kita tidak mengambil hak daripada downline, dan itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam sebenarnya Islam. Dia hak company. Because bila sale berlaku, asalnya company yang entitled to the whole money. Tapi no, kita dah ada perjanjian, saya tolong market your product, I'm entitled to a certain percent. So the reward plan itu daripada awal dah tetapkan. Kalau this is your performance, this is a percentage yang you layak. So dia tidak ada isu upline menzalimi downline. Jadi ia harus ada reward plan yang adil lah. Yes, Okey, baik. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan kepada Ustaz dari sudut yang berbeza pula, iaitu bagaimana MLM telah memberikan sinar harapan kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Jadi jangan ke mana-mana. Bil elektrik dah bayar ke? Rumah dah bayar? Bil air dah bayar ke belum? Kereta? Online je. Abang, zakat dah bayar ke? Alamak, belum bayar lagi lah ya. Mudah je, abang cuma pergi ke www.zakat.com.my atau nak lagi mudah, buat potongan zakat bulanan di ptg.zakat.com.my. Mudah kan? Lepas ni tak ada lupa-lupa dah. Okey, selesai. Lama. Ada rasa. Kopi Pak Odi. Pilihan khas juara. Kita sekarang ini berhadapan dengan cuaca yang paling buruk dalam tempoh 10 tahun. Ada lebih kurang dalam 60,000 keluarga Syria dan mempunyai lebih kurang dalam 160 camp. Kalaulah bantuan tidak datang segera, kemungkinan pengulangan berlakunya kematian dan juga kekejangan anak-anak seperti yang berlaku dalam 2014.
terbaik. Kesukaan rakyat Malaysia. Masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah membincangkan topik MLM, apa hukum Islam. Baik Ustaz, sebelum kita pergi ke bagaimana MLM boleh membantu mereka yang mengalami kesusahan akibat pandemik COVID-19, saya ingin bertanyakan pula mengenai kriteria untuk memastikan syarikat MLM itu patuh syariah. Apa yang kami faham adalah satu kriteria untuk memastikan syarikat MLM itu patuh syariah adalah dengan melantik sekurang-kurangnya 2 penasihat syariah. Jadi bagaimana pula Ustaz dengan syarikat MLM yang produknya 100% halal, tidak menyalurkan sumbangan kepada perkara-perkara yang tidak halal tetapi mereka tidak ada penasihat syariah. Adakah syarikat ini dianggap sebagai patuh syariah ataupun tidak? Baik, of course daripada asalnya selagi mana zahirnya produknya tidak haram, aktiviti MLM-nya tidak ada unsur penipuan, memang ada real business dan sebagainya, itu adalah MLM yang patuh syariah. Cuma dari segi pengesahan dalam MLM ni, the challenge is the industry is not highly regulated macam industri perbankan. Dalam industri perbankan, untuk bank tu kata kami menjalankan Islamic banking, dia disyaratkan oleh undang-undang kena ada sekurang-kurangnya 5 ahli jawatan kesihatan syariah yang memang certify bahawa dia punya bisnes tu comply with syariah. Otherwise dia tak boleh claim dia buat Islamic banking. Dia boleh buat conventional banking. Tapi dalam MLM dia tidak highly regulated. So yang ada 2 penasihat syariah itu sebenarnya lebih kepada langkah berjaga-jaga. Because you claim that your MLM is patuh syariah, siapa pakarnya yang boleh mengesahkan dakwaan itu? Tapi tidaklah bermakna kalau tidak ada 2 pakar syariah itu automatik dia tidak patuh syariah. Contoh, kan kalau ada cop halal JAKIM, seorang selesa ini dah dicek oleh JAKIM. Tapi adakah makcik-makcik kita yang berniaga di kampung tak pernah dapat cop halal JAKIM, maka automatik makanan dia tidak halal? Itulah analoginya. Jadi penasihat syariah ini akan membantu untuk memberi validation lah ataupun pengesahan keyakinan, integriti lah, dia ada a sense of integrity. Betul. Baik. Okey, berbalik kepada perbincangan kita mengenai syarikat MLM yang telah menyalurkan bantuan kepada misioneri agama Kristian Ustaz, dah mengundang kemarahan, kesedihan, rasa tertipu oleh ramai umat Islam Namun kalau kita lihat dari sudut yang berbeza pula, ramai yang kehilangan pekerjaan sekarang, dipotong gaji. Jadi syarikat MLM ini dilihat sebagai penyelamat kerana dengan adanya syarikat MLM ini ramai yang dapat menjana pendapatan tambahan, melahirkan usahawan yang berjaya. Jadi dari pandangan Ustaz adakah kita harus terus mengelakkan syarikat yang memberikan bantuan kepada misioneri agama Kristian ini ataupun mengambil pendekatan yang lebih luas, iaitu apa yang mereka lakukan dengan pendapatan mereka bukan dalam kawalan kita? Baik, sebenarnya itu adalah satu sudut pandangan orang yang ingin mengatakan bahawa kita masih boleh menjadi ejen, membeli produk, bahkan mempromosikan produk-produk ini kerana kata dia ia adalah jual beli dengan non-Muslim. So bila dia dapat keuntungan, kita tak boleh nak kontrol bagaimana dia menggunakan keuntungan dia. All this while pun misalnya kita apabila membeli produk-produk daripada non-Muslim, even produk-produk yang famous seperti Apple, Huawei dan sebagainya, we can say you use the money this way or that way. Betul. Tetapi yang tak setuju dia kata itu lain. Yang ini dia memang jelas-jelas declare dalam website dia bahawa dia company is a Christian company. Dia go for missionary. Tapi kita tak boleh menyekat kebebasan beragama dia. No, kita tidak menyekat kebebasan beragama dia. Kita cuma nak kenal pasti orang Islam bolehkah terlibat dengan syarikat yang terang-terang declare keuntungan dia akan disalurkan kepada pendayahan agama Kristian. Tidakkah itu kita menyebarkan satu kebatilan secara indirect? Jadi itu isu sebenarnya. Jadi bagi saya perlu ada muzakarah sebenarnya di kalangan mufti-mufti kerana isunya tidak mudah. Kalau kita lihat semintas lalu sepertinya haram. Sebagaimana contoh, kalau kita boleh buat analogi, menjual makanan kepada non-Muslim di bulan Ramadan, ulama kita memfatwakan haram. Walaupun non-Muslim tidak wajib berpuasa,
Tetapi perbuatan dia tidak berpuasa itu kita tidak boleh bersubahat. Yang ini yang kadang-kadang masyarakat dah ignore atau apalah, saya jual pada non-Muslim. Padahal itu haram. Tetapi yang melihat daripada sudut boleh, dia kata itu tak sedirect yang kita buat. Kita bukan bagi sesuatu yang haram kepada dia. Kita cuma berjual beli dengan dia, promote produk yang halal, dapat komisen secara jujur. Cuma dia bila dia untung, dia allocate sebahagian keuntungan dia untuk aktiviti agama dia. Saya nak haramkan pula. So it's very contentious punya isu yang saya nampak tidak semudah itu untuk di-decide mengatakan boleh atau tak boleh. Mungkin at the time akan cakap dari segi hukum asal boleh, tetapi tidak digalakkan. Mungkin. Jadi seperti yang Ustaz katakan, yang muzakarah harus dilakukan ya, kerana ia bukan satu perkara yang boleh memberikan direct yes ataupun no. Banyak lagi perbincangan harus dilakukan ya Ustaz ya. Okey, Ustaz, akhir sekali secara ringkas sahaja, apa pandangan Ustaz mengenai MLM dan adakah selamat bagi seorang Islam untuk terlibat dengan MLM? Baik, bagi saya MLM ni adalah satu bentuk pemasaran yang sangat powerful, yang sangat inovatif. Sekiranya dilakukan secara patuh syariah, why not? Sebab dunia perniagaan ini adalah dunia yang memang kita umat Islam digalakkan untuk menceburi. So ada orang yang pergi kepada trading, ada orang yang pergi kepada single level marketing, ada yang pergi kepada multi level marketing. But the key point adalah mesti dilakukan secara patuh syariah, bukan hanya sebagai topeng kepada so-called skim cepat kaya. Sebenarnya skim cepat kaya hanya bagi sebahagian, bagi yang lain hilang duit. Baiklah, boleh saya katakan di sini, selagi penjagaan itu mengikuti setiap garis panduan yang telah ditetapkan, insya-Allah selamatlah bagi masyarakat untuk terlibat ya. Namun pastikan buat kajian, pembacaan dan juga rujuk kepada pihak berwajib terdahulu sebelum benar-benar terlibat bagi mengelakkan daripada ditipu. Baiklah, dengan ini kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustaz Engku Ahmad Fazil untuk perkongsian sebentar tadi. Ya, secara tidak langsung ia telah memberikan kita pendedahan bahawa MLM sebenarnya merupakan suatu bentuk perniagaan yang sah di sisi undang-undang, namun sering disalaherti dan disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu penting bagi masyarakat secara amnya untuk menyelidik dan melakukan pembacaan, terutamanya mendapatkan info dari pihak berautoriti bagi mengelakkan dari menjadi mangsa kepada skim penipuan, skim cepat kaya dan juga skim-skim yang seahli dengannya. Buat masyarakat Muslim pula khususnya, kajilah dengan sebaik mungkin sejauh mana kita boleh terlibat sama ada dalam menggunakan, membeli ataupun mengedar produk-produk MLM ini. Bagi masyarakat Muslim juga harus maklum ya, apakah garis-garis panduan syariah yang harus dipatuhi untuk memastikan mereka tidak terlibat dengan bisnes-bisnes yang membawa kepada haram. Bukan itu sahaja, apapun keputusan yang ingin dibuat, ambillah pelajaran dari dan iktibar dari penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Rasulullah, baginda banyak mengajarkan kita untuk bermuamalah dengan cara yang baik, beretika. Tidak ada kekerasan walaupun dengan mereka yang bukan Muslim. Oleh itu, selami dan fahamilah dengan cermat agar kita beroleh kebaikan dan kejayaan bukan hanya untuk diri kita sahaja tetapi untuk agama kita juga. Sekian dulu dari saya, Syabana Hassan, untuk malam ini. Bertemu lagi kita insya-Allah di minggu hadapan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam. Sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا